Ramai yang terlepas pandang benda ni. Nampak macam kemas kan, tersusun, tak rosak pemandangan rumah korang. Tapi sebenarnya, letak odor aircon atas bumbung ni adalah salah satu kesilapan yang paling besar yang boleh buatkan korang menyesal tak sedar. Hari ni, aku nak bongkar 5 bahaya kenapa kau wajib elak letak odor aircon dekat atas bumbung rumah kau. Yang pertama, bahan panas yang melampau-lampau. Cuba kau bayangkan lah, kan, tengah hari terik, atas bumbung zim pula kan, atau konkrit tu bahannya boleh jadi macam dalam helau. Okey, memang panas. Okey, kalau unit outdoor kau diletakkan terkurung, tak ada ruang perudaraan yang betul kan, atau baik, apa tu tak boleh nak lepas, kesannya kompresor terpaksa bekerja tercungap-cungap cepat. Memang cepat overheat lah korang punya kompresor. Dan tak sampai beberapa tahun, jantung aircon kau terus kong. Kompresor adalah part paling penting dalam unit aircon dan yang paling mahal kalau rosak. Masalah yang kedua, tukang aircon tak nak cerita dekat korang. Okay, iaitu susah nak servis. Okay, sebagai seorang technician, korang bayangkanlah korang nak angkut pump vacuum, tong gas, lepas tu barang-barang berat nak naik atas bumbung yang apa curam, kadang licin ni. Bukan kerja senang bos. Memang bahaya. Sebab tu, ramai tukang servis terpaksa charge lebih atau silap-silap terima sendiri. Jadi malas nak panggil orang cuci sebab tak sanggup tengok keadaan tu. Bila tak pernah cuci, aircon korang akan mula rosak dan tak sejuk. Dan yang paling sakitnya, bil elektrik korang akan melambung-lambung. Disebabkan apa? Aircon korang dekat atas, korang nak servis. Tapi kos charge technician ambil mahal. Sebab apa? Sebab atas bumbung. Dan mengakibatkan korang asal tak nak servis lah kan. Bila tak nak servis, apa yang membuatkan bil elektrik korang akan melambung dan aircon korang dah tak sejuk lagi. Masalah yang ketiga. Yang ni mungkin dalam masa terdekat korang takkan nampak kesan dia. Tapi dalam masa jangka panjang 2-3 tahun mungkin korang akan start nampak, iaitu risiko air hujan menitik dalam rumah korang. Waktu pasang bracket ke atas bumbung konkrit ke atas tu, mereka kena tembuk lubang. Okey, untuk ikat outdoor tu. Kalau tidak, kalau tak ikat, nanti takut outdoor korang jatuh. Kalau tukang buat kerja main hentam je tanpa waterproofing, maksudnya dia tak seal balik tempat yang ditebuk tu dengan betul, lama-lama air hujan akan menyerap masuk ikut lubang sekutu. Sedar-sedar nanti, sini pasal rumah kau dekat bawah dah start bertempuk kuning, basah lama-lama dia akan rosak. Bila benda ni dah rosak, bukan takat aircon korang je yang akan jadi masalah, tapi rumah korang pun akan jadi masalah dan benda ni akan mengakibatkan 2-3 kali ganda kerugian yang korang terpaksa tanggung. Keempat, rosak kena cuaca yang ekstrim. Okey, sebab cuaca ni kita tak boleh baca. Kadang terlalu panas, kadang hujan pula. Okey, atas bumbung tu, unit outdoor kau kena mandi lah kan dengan hujan lebat. Dan kadang-kadang kena panggang dengan panas terik setiap hari tanpa sebarang perlindungan. Casing besi ni, lama-lama dia akan jadi cepat karat. Okey, bila dia dah karat, dia berlubang. Okey, kipas start akan rapuh dan yang paling sakit hati, papan liter elektronik PCB kat dalam tu rosak disebabkan bahan yang panas melampau sangat. Okey, bila PCB yang dah rosak, yang ni salah satu komponen yang memang penting lah sebab dia nak kontrol aircon korang kan. Kalau PCB korang rosak, memang tak ada pilihan lain, kena repair kadang mahal sangat dan korang terpaksa beli lagi aircon yang baru untuk korang ganti aircon korang yang dah rosak PCB tu. Dan yang kelima, isu jarak pipe yang terlalu jauh. Yalah, indoor kat dalam bilik ataupun dekat ruang tamu, tapi korang punya outdoor dekat atas bumbung, memang jauh lah kan. Bila indoor kat bawah, outdoor korang naik sampai atas bumbung, pipe tembaga akan jadi terlampau panjang. Okey, risiko tekanan gas dia akan lari jadi tinggi sebab dia punya dah travel jauh kan, dia punya pipe panjang. Ditambah pula dengan masalah minyak pelincir untuk kompresor tu, dia susah nak naik bila ke tempat asal. Akhirnya, sistem kitaran gas korang akan terjejas. Okey, benda ni memang korang mula-mula masa pasang memang takkan nampak punya. Tapi setahun 2 tahun dia akan mula efek macam-macam aircon korang dah start tak sejuk. Okey, apa tu gas kurang. Benda-benda ni adalah disebabkan pipe
yang panjang tadi. Tapi nak macam mana kan? Sebab indoor korang dalam rumah. Outdoor korang atas bumbung. Kadang jauh. Takkan dia nak tebuk pasang pipe tu daripada indoor terus naik atas bumbung. Dia takkan, installer takkan buat macam tu punya. Dia akan kurang-kurang, dia naik atas silin. Lepas tu dia akan tengok bumbung mana yang sesuai untuk dia buka untuk naikkan pipe tu. Sebab tu nasihat aku, kalau boleh elakkan letak atas bumbung outdoor korang ni. Kecuali korang dah tak ada pilihan lain. Kalau terpaksa juga letak atas bumbung, pastikan ada pelindung untuk outdoor korang ni. Okay, ada ruang angin yang cantik, luas dan laluan yang selamat untuk outdoor korang. Okay, macam mana dengan rumah korang? Adakah yang letak outdoor atas bumbung macam ni? Okay, cuba korang komen sikit kat bawah. Kita nak kongsi, okay, korang boleh kongsi pengalaman dengan semua. Okay, betul atau tak apa yang aku sampaikan kat korang kali ni. Okay, letak outdoor dekat atas bumbung. Apa keburukan yang korang hadap sepanjang korang pakai aircon selama ni. Okay, kalau korang rasa video macam ni bermanfaat, jangan lupa like, share video ni. Dan yang paling penting, subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.